Basically 100% lagi banyak daripada ASB, ataupun 3 ke 400% lagi banyak daripada korang simpan dalam fixed deposit. Interested? Jom kita tengok. Aku rasa sekarang semua orang pun perasan yang pulangan daripada ASB makin lama makin kurang. Ya, 20 tahun yang lepas dia adalah dalam 20%, tak ada 20%, 14%, 11%. Tapi makin lama makin kurang, dan up to sampai sekarang tahun lepas 5.5%, dan dengarnya tahun ni adalah jauh lebih kurang. Silat-silat cuma 4% je. So, apa yang aku nak share hari ni adalah apa yang kita panggil sebagai alternative investment. In a way, alternative investment ni akan provide dua benda. Satu, guaranteed returns, di mana kalau ASB dia tak ada guarantee. Ikut performance market, kalau bagus dapat banyak, kalau kurang dapat sikit. Second, predictable, sebab apa yang korang akan dapat adalah dalam surat perjanjian. Dia dah guaranteed, so setiap tahun ataupun setiap bulan tu kita tahu exactly berapa yang kita akan dapat. So, lebih mudah untuk planning. 3 benda yang aku akan share dekat sini adalah, first kali adalah bond, second adalah limited liability partnership, third adalah preferred shares. Setiap satu daripada investment ni semua ada risiko yang tersendiri. So, judge your financial capability and invest accordingly. Jangan invest melebihi kemampuan diri. So, first kali adalah bond, ataupun kalau yang dalam Islamic punya adalah sukuk. And tak semua orang boleh beli bond, dan kebanyakan bond dia adalah reserve untuk high net worth ataupun high income individuals. And kalau korang tengok dekat sini, kalau dekat Maybank nak beli bond, korang kena ada at least net worth sebanyak 3 juta ringgit. Basically, bond ni adalah cara untuk company tu raise fund. Selepas dia dah go public, selepas dia dah issue dia punya saham, and dia nakkan lagi duit, dia tak cukup duit untuk expand dia punya business. Maybe sekarang dia daripada developer dia nak jadi glove manufacturer, dan salah satu cara untuk mendapatkan duit ni adalah melalui issuance of bond. Dia akan keluarkan bond kepada orang awam. So, bila kita beli bond, in effect adalah seperti kita meminjamkan duit kepada company tu. So, contohnya kita bagi company Muhsang 1 juta. So, dengan 1 juta tu, dia hutang dengan kita 1 juta, dan dia perlu bayar balik 1 juta kita. Dan rate yang diorang offer untuk bonds normally adalah 2%. Normally. Tapi ada tempat yang mana boleh offer sebanyak up to 12%. 12%. Fun fact, kenapa kalau 2% je untung dia, kenapa dia just open dekat orang kaya je? Betul tak? Orang kaya mesti nak lebih daripada 2%. So, basically, kalau dia simpan dalam bank, dia punya guarantee, PIDM cuma guarantee sebanyak 250,000 sahaja. Tapi kalau dengan bond, company tu perlu bayar 100% duit dia, plus dengan coupon rate 2% yang telah dijanjikan tadi. Nampak? Second adalah apa yang kita panggil sebagai limited liability partnership. So, company tak semestinya perlu jadi public untuk raise fund. So, bila company tu bukan public listed company, company tu boleh raise fund melalui apa yang kita panggil sebagai limited liability partnership. So, dekat sini adalah satu entity, satu partnership antara company tu dan juga investor. So, sebelum satu-satu company tu boleh offer LLP, company tu perlulah first kali berdaftar dengan ASM. Second, dia adalah MSC status company. Dengan kata lain, kalau ada company yang tak ada MSC status, company yang tak ada SSM, wow, hati-hatilah dengan company ni. Kemungkinan besar diorang adalah scam. Kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal company-company yang offer LLP, korang boleh tengok dekat link kat bawah. Dekat situ ada Twitter, korang boleh DM aku ataupun komen je dekat bawah apa yang korang nak tahu. And kalau bermanfaat at this point, just subscribe, share, like, subscribe, all those good stuff. Dan kelebihan LLP ni adalah dia punya pulangan jauh lebih banyak daripada kalau beli bond, dan dia lebih banyak daripada preferred share yang aku akan share kejap lagi. Berapa persen yang kita tengah cakap sekarang ni? Well, untuk LLP, pulangan dia adalah antara 12% up to 40% setahun. Dan ada LLP yang offer pulangan setiap bulan. Imagine that kita tak reti nak buat bisnes.
So kita just pump duit kepada kita punya partner ni. Dia buat business 100%. Tiap-tiap bulan dia bagi balik duit kat kita. Certain percentage, maybe 1% setiap bulan. Of course 12% setiap bulan itu terlalu banyak dan unsustainable. Usually dia akan offer 1% ke 3% setiap bulan sepanjang 12 bulan. Dan bila cukup matang, dia akan pulangkan balik modal kita tadi. Dan yang terakhir sekali adalah preferred shares. Dalam shares ada dua jenis share. First kali adalah ordinary shares. Second adalah preferred shares. Ordinary shares ni bila adalah share yang kita beli melalui AM Plus ke, Rakuten ke. By the way, mana yang belum boleh beli saham, korang nak buka account, korang boleh tengok kat link kat bawah Rakuten. Dan korang boleh start jual dan beli saham. Sambung balik pada topik kita tadi. Ordinary shares ni boleh mengundi. Bermakna keputusan satu-satu company itu, orang yang pegang ordinary shares ada hak untuk menentukan haluan satu-satu company itu. Preferred shares pula, preferred share, walaupun nama dia preferred, tapi dia tak ada hak untuk mengundi. Tetapi in return, dia ada guaranteed dividend. Dan satu lagi, bila satu-satu company tu nak pergi bankrupt, so bila dia cairkan semua aset-aset tu, orang yang pegang preferred shares ada hak untuk mendapatkan sebahagian daripada investment dia balik. Dan pulangan-pulangan yang boleh dapat daripada preferred shares ni, dia adalah guaranteed. Of course, pulangan daripada preferred shares ni ada up to 12 to 18%. So guys, apa pendapat korang dengan 3 types of investment ni? 3 type of alternative investment ni. Kalau korang ada lagi investment yang lain, boleh share kat bawah. As usual, kalau bermanfaat, please like, share dan subscribe video ni. Korang juga boleh connect dengan aku dekat bawah. Ada link Twitter. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya direct dekat Twitter juga. Dan terakhir sekali, korang boleh tengok video-video yang aku pernah buat, video-video yang lepas kat sini. Until next time, jumpa lagi.